mula-mula hari tu, suara untuk tak menyertai kerajaan Madani ini lebih kuat berbanding dengan suara menyertai. Suara tidak menyertai itu lebih kuat berbanding suara menyertai. Ini mula-mula. Masa pembentukan selepas Yang di-Pertuan Agong mengatakan kerajaan YDPA, bukan Yang di-Pertuan Agong kata, saya yang kata kan, kerajaan YDPA dan sebagainya. Pada awalnya, apa orang kata, kata-kata ataupun ucapan untuk mengatakan supaya jangan bergabung, jangan membentuk kerajaan perpaduan itu atau kerajaan Madani itu lebih kuat. Kerana apa? Kerana janji daripada Bersatu bahawa tak apa, kita akan bertukar kerajaan akan bertukar sebentar lagi, tak lama lagi. Itu ini. Benar, benda itu berlaku. Now, bila sampai masuk zaman sekarang ini, mereka dapati yang pertama, janji untuk nak tukar kerajaan setelah nak jatuhkan kerajaan itu berkali-kali itu adalah janji palsu. Palsu, kata orang Sarawak. Janji palsu. Tak boleh ditunaikan. Dan agak sukar untuk ditunaikan. Bukan setakat Bersatu tak boleh nak tunaikan janji itu, 6 ahli Bersatu pergi lompat. Pergi sokong PMX. Itu yang pertama. Yang kedua, dana, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham kenapa kenapa mereka tak melantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat 6 negeri atau 4 negeri Kedah, 4 negeri PAS. Kenapa lantik Mahathir? Kenapa lantik Tun Mahathir? Oh, sebab Tun Mahathir bekas Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin pun bekas Perdana Menteri. Malah dikatakan oleh orang PAS, Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri terbaik kerana menyelamatkan negara daripada COVID. Kenapa tak lantik Muhyiddin Yassin, sebaliknya lantik Tun sebagai penasihat pada waktu itu, penasihat kepada 4 negeri PAS? Oh, kerana Tun ni ada pengalaman dalam politik. Muhyiddin Yassin lebih kurang lama dengan Tun dalam politik. Malah Muhyiddin Yassin ni menang parlimen, tuan-tuan. Tun, jangan kata kalah parlimen, hilang deposit. Tetapi dia dilantik. Kenapa? Bukankah itu sudah menyinggung hati Bersatu? Ujungnya adalah duit. It's all about money. It's all about money. Tetapi yang mereka tak tahu, gerakan-gerakan itu disekat apabila kerajaan Madani ini very aktif menyekat akaun-akaun yang dia orang tahu boleh membawa wang-wang masuk. Aliran-aliran wang. Sebab itu langkah Dubai dan sebagainya. Aliran-aliran wang masuk itu berjaya disekat oleh kerajaan Madani. So mereka jam kat situ, tuan-tuan. Kuasa tak ada, duit tak ada. Dan hari ni ke semalam, PAS, Wakil PAS Taqiyuddin marah. Kami nak peruntukan ahli parlimen. Dia kata, ya, kerajaan bagi peruntukan pembangunan, projek, bagi kat tempat kami. Yang kami tak dapat ialah peruntukan ahli parlimen. Jadi dia mengaku sebenarnya bukan tempat-tempat pembangkang tidak pernah diabaikan daripada segi pembangunan fizikal. Tak pernah. Cuma pembangkang tak dapat peruntukan ahli parlimen untuk bayar office, bayar gaji budak dia, bayar dia punya. Yang tu dia tak ada. Yang lain sama je. Pembangkang je dapat. Kerajaan je dapat. Yang pembangkang tak dapat. Yang tu dia orang tak dapat sebenarnya. Duit itu dia orang boleh gunakan. Untuk apa, tuan-tuan? Dia orang boleh gunakan untuk tentang balik kerajaan. Boleh. Kan? Berapa juta? Kalau kerajaan dalam 3 juta setahun. Itu yang dia beliau tu, tuan-tuan. Dia orang tak ada duit. Bukan tak ada duit untuk pembangunan. Ada. Tetapi pembangunan itu datang daripada ICU. Implementation and Coordination Unit direct. Daripada mereka tak ada, tuan-tuan. So dia berputih mata lah. Berputih mata lah kat situ. So balik pada cerita tadi, saya kata bila dah tak ada semua ini, pembangkang akhirnya mereka sedar. Pasal tak sekejap ayah ini dah tak ada main dah cerita lompat parti, tukar kerajaan, dah tak ada. Malah baru-baru ni bulan 3 ni parlimen akan buka, akan bersidang. Bulan 3 ni parlimen akan bersidang. Tan Sri Johari mengatakan bahawa tidak ada usul undi tidak percaya. Tak ada. Pembangkang tak bawa usul undi tak percaya. Tak ada usul undi percaya pun tak ada. Dua-dua. Percaya ke tak percaya ke, dua-dua tak ada. So bila dua-dua tak ada, kita nampak daripada segi serangan pembangkang ni dia dah mula melemah.
Dah mula melemah. Tapi yang kuat membantai sekarang ni geng-geng Najib lah. Geng-geng Najib yang pula kuat membantai. Tapi tak apa, yang geng-geng Najib bagi saya mudah sangat nak patahkan. Nak patahkan hujah dia orang mudah sangat. Itu very easy sebenarnya. Kan? Itu very easy. So adakah kemungkinan balik kepada cerita saya tadi, PAS ni akan mula incline kepada menyertai kerajaan Madani. Suara yang sebelum ini kata tak nak, yang nak tu kecil, yang tak nak tu besar, sekarang ini yang nak tu dah mula membesar berbanding kata tak nak. Yang tak nak tu pun dah mula berfikir. So kalau ini berlaku tuan-tuan, uish, menarik ni kalau ni berlaku. Sangat menarik. Okey, kita tengok keadaan ekonomi kita. Habis cerita tadi tu. Malaysia catat pelaburan tertinggi dalam sejarah 329.5 bilion tahun lalu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mencatatkan jumlah pelaburan, berkata Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan yang diluluskan tertinggi dalam sejarah sebanyak 329.5 bilion, iaitu 23% lebih tinggi berbanding 22. Perdana Menteri kata daripada jumlah pelaburan tersebut, pelaburan asing adalah penyumbang utama, iaitu sebanyak 57.2% berbanding domestik 42.8%. Prestasi cemerlang ini disokong oleh peningkatan sebanyak 35% bagi pelaburan domestik dan 15% bagi pelaburan asing. Okay. Secara tidak langsung, ia merupakan satu petanda bahawa dasar mesra pelaburan pro-investment dan mesra perniagaan pro-bisnes yang dilaksanakan menerusi pendekatan seluruh kerajaan whole of government telah mula membuah hasil dan meningkatkan keyakinan para pelabur, katanya. Namun begitu, Ketua Penerangan Bersatu Pembangkang Razali Idris kata nilai pelaburan tertinggi tetapi realitinya tidak nampak. Ketua Penerangan Bersatu Idris mendakwa kenyataan Perdana Menteri mengenai rekod pelaburan tertinggi semalam tidak mencerminkan realiti sebenar keadaan ekonomi negara. Walaupun fakta itu betul, tetapi realitinya tidak nampak, katanya. Razali turut mempersoalkan peratusan sebenar nilai pelaburan diluluskan dan telah direalisasikan oleh kerajaan. Katanya, rakyat berhak mengetahui syarikat mana yang mendapat pelaburan tertinggi kerana terdapat syarikat yang tidak punya rekod yang baik dalam pelaburan. Rakyat hendak tahu berapa peratusan pelaburan yang kononnya diluluskan tertinggi dalam sejarah negara dan yang sebenarnya telah direalisasikan. Direalisasikan dan diluluskan adalah dua perkara yang berbeza. Jangan keliru rakyat. Semalam, Anwar mengumumkan Malaysia mencatat jumlah pelaburan tertinggi iaitu 329.5 bilion ringgit. Ringgit jatuh, pembangkang juga salah. Asyik cakap tukar kerajaan. Menarik Saleh Keruak ni. Pembangkang juga patut dipersalahkan susulan kejatuhan nilai ringgit dan keadaan ekonomi semasa, kata Saleh Said Keruak. Bekas Menteri UMNO itu berkata pembangkang terus bercakap tentang agenda menjatuhkan kerajaan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas. Kestabilan politik ialah kunci kepada keyakinan pelabur asing ke negara ini dan memberi kesan terhadap pertukaran mata wang asing. Jika pembangkang asyik bercakap tentang hasrat mereka menjatuhkan atau menukar kerajaan kepada media asing, ia tentu memberi gambaran negatif kepada negara ini. In a way, saya setuju sebenarnya bahawa tanggapan negatif itu juga boleh membawa kepada kemelesetan ekonomi. Boleh membawa kepada penurunan mata wang. Itu pun salah satu faktor. Kalau tuan-tuan belajar ekonomi makroekonomi pun, ya, itu salah satu faktor. Even though itu not the only factor. Now, balik kepada cerita tadi, bila kita cerita tentang kejatuhan kerajaan. Ni saya saja nak bawa benda ni. Recently ada ura-ura bahawa PAS sekarang ini berkira-kira dan berura-ura hendak bersama kembali dengan UMNO. Okay, ini ada satu cerita yang sekarang ini berlegar. Saya terbaca itu dekat satu artikel tu. Mula-mula PAS bercakap tentang mewujudkan kembali mufakat nasional. PAS bercakap mewujudkan kembali mufakat nasional. Tapi dalam masa yang sama, berkemungkinan kalau bukan mufakat nasional pun, apa saja asalkan mereka boleh kembali untuk bersama dengan UMNO. So sekarang ini, timbul persoalan, adakah bila mereka bersama dengan UMNO, mereka sanggup bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam kerajaan ini? Itu satu persoalan besar. Sebab bila kita nilai sebenarnya, dia ada dua grup besar, macam saya kata lama dah. Satu grup mengatakan, tak apalah, kita benefit lah.
kita bersamalah dengan kerajaan ini. Kita nak memperjuangkan bukan reformasi, kita nak memperjuangkan UU 355, memperkasakan Islam sebagainya. Kita ambil je peluang ini, apa salahnya? Itu satu golongan. Satu golongannya ini pula berkata, tak boleh sebab di dalam itu ada DAP. Di dalam itu ada DAP. Dia kafir, PKR, yang liberal. Kita tak boleh bersama dengan mereka. And then golongan yang pertama tadi kata, iyalah dulu kamu pun kata UMNO itu kafir. Sekarang ini bila nak bersama dengan UMNO tak ada masalah pun. Dulu kamu yang juga kata tahaluf siasi dengan DAP. Kenapa sekarang tak boleh nak bertahaluf siasi dengan DAP? Dulu tahaluf siasi dengan DAP itu demi untuk mewujudkan satu maslahah, satu kebaikan yang lebih besar. Tapi kenapa sekarang itu masalah atau kebaikan itu atau keutamaan atau kebaikan itu tak dikeluarkan, tak digunakan? Sebaliknya nak menggunakan alasan DAP. Kenapa? Apakah DAP zaman tahun 2000 sebelum 2015 dahulu berbeza dengan DAP zaman sekarang? Sama je, tak ada beza pun. Pemimpin yang sama juga ada kat situ.